Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nasir selamat. Saya Khairul Firdaus bin Zulkifli berserta rakan pembentang saya iaitu Muhammad Nasrul bin Abu Hassan. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi saya akan pergi di bahagian pengenalan. Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah satu perkara penting dan berkait rapat dengan keselamatan dan kesihatan masyarakat serta persekitaran secara keseluruhannya. Isu mengenai keselamatan dan kesihatan ini menjadi agenda utama di tempat kerja. Persekitaran kerja perlulah selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pekerja. Oleh itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Department of Occupational Safety and Health telah menggubal satu akta pada tahun 1994 yang dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta ini dibentuk untuk memberi garis panduan kepada majikan dan pekerja mengenai tanggungjawab mereka mewujudkan satu situasi kerja yang sihat dan selamat. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini bertujuan untuk mewujudkan satu suasana kerja yang selamat kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. Pekerja selalunya terdedah kepada pelbagai bahaya seperti kebisingan, asap dan gas, bahan kimia, kepanasan, radiasi nuklear, pengendalian jentera dan sebagainya. Dan jika ia tidak diambil perhatian akan menyebabkan kesan yang tidak baik kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja dan juga orang lain yang secara sah berada di tempat kerja terhadap risiko-risiko keselamatan dan kesihatan yang berbangkit dari aktiviti pekerjaan di tempat kerja. Akta ini juga bertujuan untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang selesa untuk pekerja supaya bersesuaian dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka yang bertujuan untuk mengekalkan ataupun memperbaiki piawaian keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Selain itu adalah tanggungjawab majikan. Majikan bertanggungjawab untuk memastikan sistem kerja yang selamat, tempat kerja yang selamat, rancangan dan peralatan kerja yang selamat, serta penyediaan dan arahan yang jelas dan munasabah. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 telah mengkanunkan prinsip common law tersebut dengan memperuntukkan di bawah Seksyen 15 kewajipan majikan, antaranya termasuklah yang pertama, mengadakan dan menyelenggara logi dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Yang kedua, menyusun langkah bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan logi dan bahan. Yang ketiga ialah menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penilaian yang perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. Yang keempat, memastikan premis kerja serta jalan masuk dan keluar adalah selamat. Dan yang terakhir adalah menyediakan dan menyenggara persekitaran yang selamat. Berdasarkan peruntukan di atas ini, majikan hendaklah melindungi kesihatan, keselamatan dan kebajikan orang-orang yang bekerja untuk mereka khususnya dengan menyediakan dan menyenggara logi dan sistem kerja yang selamat. Penyusunan langkah-langkah juga perlu dibuat bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan logi dan bahan. Dalam konteks Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, logi bermaksud apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat dan apa-apa komponennya, manakala bahan bererti apa-apa bahan semula jadi atau buatan sama ada dalam bentuk pepejal, cecair, gas, wap ataupun gabungan. Selanjutnya saya akan pergi ke bahagian kewajipan menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jawatankuasa ini secara umumnya adalah satu koordinasi di antara tanggungjawab majikan dan pekerja dalam usaha untuk membentuk peraturan dan juga panduan keselamatan dan kesihatan yang mempunyai tiga sifat penting, iaitu pengaturan kendiri, perundingan dan juga bekerjasama. Pengaturan kendiri yang menjadi asas penggubalan Akta Keselamatan dan Kesihatan yang meletakkan tanggungjawab bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bahu mereka yang mewujudkan risiko di tempat kerja, iaitu majikan dan mereka yang bekerja dengan risiko tersebut, iaitu pekerja.
Tanggungjawab ini memerlukan pihak majikan untuk membangunkan atau mereka bentuk suatu sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan yang baik serta kemas, manakala pihak pekerja melibatkan diri dalam proses pembangunan dan pelaksanaan sistem tersebut kerana mereka adalah orang yang paling hampir dengan risiko bencana kerja. Jadi penglibatan pekerja itu perlu kerana mereka dapat memberi maklum balas terhadap risiko yang dihadapi di tempat kerja. Perundingan juga wujud antara majikan dengan pekerja melalui penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan yang mana membolehkan majikan dan pekerja berunding untuk menyelesaikan masalah berhubungan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Perundingan di tempat kerja menunjukkan satu integrasi pengurusan yang baik antara majikan dan pekerja. Hal ini bermakna kedua-dua pihak bersama-sama berusaha untuk memperbaiki dan mempraktikkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Perundingan adalah sebahagian daripada peranan utama Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. Jawatankuasa bukan sekadar memberi maklumat kepada pekerja ataupun memberitahu pekerja tentang keputusan majikan, tetapi juga ia berperanan untuk mewujudkan hubungan yang lebih efektif melalui komunikasi dua hala antara pengurus personal atau penyelia-penyelia pekerja dengan ahli-ahli jawatankuasa. Komunikasi dua hala ini membolehkan keputusan untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang dibuat berdasarkan kepada semua maklumat yang telah tersedia. Pekerja adalah sumber organisasi yang mempunyai pelbagai jenis pengalaman tentang kerja dan bahaya yang mereka hadapi di tempat kerja. Jika perundingan yang berkesan dilaksanakan, maka organisasi akan mendapat faedah dan juga manfaat daripada segala pengetahuan dan pengalaman pekerja untuk membangunkan sistem kerja yang selamat dalam organisasi. Sementara itu, kerjasama pekerja dan majikan amat dituntut bagi menjaga, memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Kerana tanggungjawab asas dalam menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ini terletak di tangan orang yang mencipta risiko dan orang yang bekerja dengan risiko tersebut. Okay, baiklah, sekarang saya akan menyambung isi yang kelima, di mana isi yang kelima kami adalah kewajipan melaporkan kemalangan dan penyakit pekerjaan. Seperti yang termaktub pada Seksyen 32 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, ianya memperuntukkan supaya pihak majikan mesti memberitahu kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mengenai apa-apa kemalangan, sama ada ianya kemalangan ringan ataupun kemalangan berat, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. Selain itu, Datuk Ismail Sabri pada tahun 2002 juga mengatakan bahawa kewajipan ini amat penting kerana ianya menggalakkan majikan supaya sentiasa relatif kepada kemalangan yang sudah berlaku. Seterusnya, pihak majikan juga perlu bersikap proaktif terhadap apa-apa kemalangan yang mungkin berlaku di dalam sesebuah institusi pekerjaan itu. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke isi yang seterusnya, iaitu tanggungjawab pekerja. Menurut Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 1994, pekerja adalah mempunyai beberapa kewajipan seperti berikut. Yang pertama, memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan diri serta orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalan semasa melakukan pekerjaan. Yang kedua, bekerja sama dengan majikan atau orang lain dalam menunaikan kewajipan. Yang ketiga, memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian yang disediakan oleh majikan bagi mencegah daripada berlaku sebarang risiko keselamatan dan kesihatan. Baiklah, yang terakhir sekali adalah mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan oleh majikan atau orang lain melalui akta atau peraturan-peraturan yang telah dibuat di bawahnya. Okey, baiklah, sekarang kita akan beralih kepada isi yang seterusnya, iaitu tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Baiklah, pihak kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam memastikan kesihatan dan keselamatan dalam pekerjaan, di mana kerajaan telah menumbuhkan
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan iaitu DOSH. Selain itu, kerajaan juga menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun lebih dikenali dengan MNKKP. Dan akhir sekali, kerajaan juga telah menubuhkan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan iaitu NIOSH. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada isi seterusnya iaitu fungsi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Baiklah, jawatankuasa ini berfungsi bagi mengkaji semula langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan para pekerja di tempat kerja mereka sentiasa terjamin. Baiklah, seterusnya adalah mereka menjalankan penyiasatan tentang perkara yang tidak selamat yang sering dibangkitkan oleh para pekerja di tempat mereka bekerja. Baiklah, fungsi yang terakhir adalah menyelesaikan perkara-perkara yang telah dirujuk kepada mereka. Sekiranya mereka tidak berjaya menyelesaikannya, mereka boleh merujuk kepada Ketua Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi membuat penyiasatan dan memikirkan cara-cara bagi menangani sesuatu isu yang telah dikemukakan. Okey, baiklah, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan kami berdua pada pagi ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan atau terkasar bahasa sepanjang tempoh kami melakukan pembentangan sebentar tadi. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.